Suara Masa Hadapan, itulah Parlimen Belia Malaysia PBM yang menjadi platform kepada belia untuk membawa suara mereka ke peringkat tertinggi. Dan pada Sabtu dan Ahad ini di Dewan Rakyat, persidangan pertama PBM bakal direalisasikan dengan anggotanya akan terlibat dalam sesi perbahasan dan penggolongan. Di studio saya tampilkan dua ahli PBM, iaitu Cik Izham Muhammad Hashim, mewakili Jawatan Kuasa Sosio-Ekonomi, dan juga Cik Ashraf Adlan, mewakili Jawatan Kuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ruang yang ada ni. Kita akan berbicara lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Kita nak kenali dengan lebih dekat itu apa jawatan kuasa yang anda bawakan. Saya difahamkan tadi, kalau saya dah telah perkenalkan kepada penonton, Izham Muhammad Hashim, Jawatan Kuasa Sosio-Ekonomi, betul? Dan juga Ashraf Adlan, Jawatan Kuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik. Boleh terangkan apa agaknya yang dibawakan menerusi Jawatan Kuasa Sosio-Ekonomi terlebih dahulu? Terima kasih Syam. Untuk Jawatan Kuasa Sosio-Ekonomi, kalau kita lihat daripada Parlimen Belia Malaysia tersebut, ada terbahagi kepada 9 jawatan kuasa dan sosio-ekonomi adalah salah satu jawatan kuasa daripada 9 itu. Usul utama yang kami akan bawa adalah berkenaan dengan penubuhan sebuah jawatan kuasa pemantau jurang pendapatan ekonomi negara. Seperti yang kita tahu, kita lihat negara kita terlalu rancak di dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita tidak lihat kepada jurang pendapatan yang semakin teruk sekarang di negara kita. Jadi ini adalah salah satu inisiatif dan suara daripada kaum Belia untuk membawa isu ini dan insya-Allah dapat diterima oleh Dewan dan diterjemahkan kepada Jemaah Menteri insya-Allah. Untuk satu jawatan kuasa berapa ramai terdiri daripada ahli anda? 13 ke 15. 13 ke 15 dan anda mewakili mereka hari ini. Hari ini dalam sosio-ekonomi. Betul. Okey. Ashraf Adlan pula mewakili Jawatan Kuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik. Saya rasa lebih besar ruangnya dan betul, akan melibatkan sesuatu yang lebih besar dari segi hubungan luar antarabangsa. Skop Jawatan Kuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik ni memang adalah lebih luas jika ia melibatkan juga jawatan kuasa yang lain. Tapi bila kita sentuh pasal jawatan kuasa saya atau kami, kita lebih kepada peringkat global antarabangsa. Jadi usul-usul yang dibawa adalah berkenaan dengan contohnya seperti hal-hal ehwal ekonomi di mana kita mempunyai usahawan muda yang boleh dibawa ke peringkat global ataupun isu-isu keselamatan yang berkait rapat dengan yang boleh bekerjasama dengan negara luar. Jadi memandangkan Malaysia kita akan jadi tuan rumah kepada ASEAN tahun ini. Jadi untuk usul kami yang pertama dalam persidangan pertama ini, 3 usul yang kami bawakan adalah fokus kepada ASEAN. Lebih banyak fokus kepada AEC iaitu Asian Economic Community. Jadi itu antara fokus besar anda yang akan insya-Allah akan dibentangkan. Konsep untuk perbahasan sama saja, cuma mungkin dia cuma tidak ada di barisan membangkang juga kerajaan, tetapi usul akan disampaikan. Okey. Sebelum itu, apa agaknya memandangkan ini merupakan satu, saya sendiri melihat dari pribadi sebagai satu tempat yang sangat besar. Dewan itu merupakan dewan yang mulia dan anda telah diberi peluang untuk berada di kursi-kursi itu. Apa rasanya apabila anda berada di kursi itu satu dan juga perjalanan hari ini sudah masuk ke Dewan Rakyat akan digunakan? Betul? Belum. Dewan Rakyat insya-Allah akan digunakan hari Sabtu dan Ahad. Jadi untuk hari ini ada kami program? Masih di International Youth Centre di mana kami berbahas dalam jawatan kuasa kami tersebut untuk membawa hanya 3 usul. Jadi perasaan apabila akan bertandang ataupun berada di kursi di Dewan Rakyat? Agak teruja lah. Ashraf sendiri? Yang paling terasa adalah pertamanya memang gemetar lah sebab kita difahamkan speaker kita sendiri adalah Tan Sri Pandika, insya-Allah. Wow. Jadi speaker yang memang parlimen punya speaker. So, agak gemetar. Tapi bagi saya ini adalah satu proses pembelajaran dan juga exposure. Jadi, kalau saya dah nyatakan tadi, ini dikatakan sebagai suara masa hadapan anda berdua di antara lebih kurang dalam 119 ahli PBM yang akan seperti mewakili suara seperti kami. Yang belia-belia ini, anda lah yang menjadi wakil kepada kami. Baik, cabaran itu pasti ada dalam satu-satu mana-mana carrier, dalam mana-mana situasi sendiri. Kalau di tempat anda, kalau kita boleh fokuskan kepada jawatan kuasa anda sendiri, apa cabaran yang ataupun kita lihat sebagai itulah yang perlu anda depani dalam nak membahas, nak mengusul dan seterusnya nak bawa kepada pihak Jemaah Menteri? Cabaran utama kami adalah di mana bila kami nak membawa sesuatu usul itu,
kami kadang-kadang berbincang, adakah ini usul daripada akar umbi. Jadi beberapa inisiatif awal yang telah kami buat adalah seperti memberi spreadsheet melalui online kepada mana-mana belia untuk menyuarakan pendapat mereka supaya kami dapat bawa kepada Parlimen Belia. Jadi itu adalah cabaran utamalah sebab penerimaan tu pun kurang semasa tu sebab ialah kami nak kena buat promosi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kami selepas ada beberapa gabungan dan persatuan yang juga memberi input, kami berjaya membawa beberapa usul untuk merangkumi suara sebanyak mungkin daripada belia, golongan belia. Saya membayangkan mesyuarat seringkali ataupun kerap diadakan untuk memastikan usul yang terbaik yang dipilih. Ya, betul. Okey. Untuk Ashraf sendiri bagaimana pula dari segi cabaran untuk jawatankuasa anda? Seperti yang saya sebut tadi, memandangkan untuk persidangan pertama ni kita lebih fokus kepada ASEAN. Ya. Jadi apa yang kami dapati adalah di Malaysia ni penerangan kepada publik itu apa itu ASEAN itu adalah kurang. Jadi kita nak dapat input daripada akar umbi itu agak susah kerana kita perlu menerangkan kepada mereka apa itu ASEAN dahulu. Jadi kami dah setuju selain daripada usul yang akan dibawa di dalam parlimen nanti, kami akan ada inisiatif sendiri di luar iaitu fokus kepada penerangan tentang ASEAN di negara kita. Dan bila kita bercakap tentang Parlimen Belia itu sendiri, ini adalah kali pertama yang diadakan. Jadi apa orang kata, penerangan tentang Parlimen Belia, kewujudan Parlimen Belia itu belum diketahui oleh semua golongan belia lagi. Jadi saya harap insya-Allah lepas ni akan lebih tersebar. Kita fahami gerak promosi itu harus lebih diaktifkan, harus lebih diagresifkan, betul. Dan sebabnya di sini bukan hanya dapat pasukan jawatankuasa itu sahaja yang menentukan usul ataupun cadangan ataupun sebarang idea, tetapi suara daripada belia itu. Jadi apa agaknya yang sudah terfikir untuk anda, cara untuk nak tarik pemikiran daripada golongan belia di luar sana? Melalui laman sosial pasti, saya rasa itu satu saluran. Itu satu saluran, laman sosial. Kemudian kita wujudkan juga aktiviti-aktiviti belia, di mana contohnya kami berdua daripada Selangor. Jadi kami telah setuju untuk menubuhkan Kelab Ahli Parlimen Belia Malaysia Negeri Selangor. Dan kami bergerak seramai 25 orang dalam satu kelab. Antara program-program untuk belia yang telah pun kami jalankan adalah seperti Drag Challenge di Sungai Lang, contoh di Sabak Bernam. Kami juga buat program-program kemasyarakatan, sukarelawan, buat program korporat prihatin di mana kami menyumbang mencari dana secukupnya dari golongan-golongan korporat untuk disumbangkan kepada rumah-rumah kebajikan. Okey, menyentuh mengenai tanggungjawab sosial korporat itu sendiri, pasti saya rasa anda berdua dan juga rakan-rakan yang lain juga pasti terkesan dengan apa yang berlaku di Pantai Timur khususnya mengenai banjir. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh PBM kepada perkara tersebut? Ada. Kita telah pun bergerak dan berjalan mengikut negeri-negeri masing-masing. Ada ahli-ahli Parlimen Belia daripada Johor, daripada Pahang sendiri dan juga daripada Selangor. Dan kami akan bergerak insya-Allah selepas persidangan ini akan mencari sukarelawan sebanyak 3 atau 4 buah bas untuk bergerak untuk misi pembersihan. Okey. Jadi satu lagi usaha untuk mempromosi secara tak langsung sebenarnya PBM ini sendiri. Baik, Ashraf, anda sendiri sebelum anda berada di tampuk ataupun sebagai ahli, dipilih sebagai ahli PBM, kenapa anda mahu menjadi ahli Parlimen Belia Malaysia awalnya dulu? Sebab sebelum ni saya memang aktif dalam bidang, bukan bidang kata aktivis, lebih kepada belia. Banyak bekerjasama dengan NGO dan juga kementerian yang berkenaan. Jadi saya lihat Parlimen Belia ini adalah satu platform ataupun inisiatif kerajaan yang sangat bagus untuk menyuarakan suara-suara akar umbi, suara-suara belia ni ke pihak-pihak yang atasan, pihak-pihak yang sepatutnya mendengar. Jadi saya ambil inisiatif lah. Itulah misi visi anda dengan program ini. Itu misi visi anda? Ya, saya. Setelah dipilih ada tambah lagi atau tidak misi visi itu? Bila dah diberi portfolio jawatankuasa tu, kita dah ada penambahan visi dan misi lah. Okay. Antaranya yang mungkin seperti dah saya sebutkan tadi, penerangan ASEAN. Dan juga kita nak menaiktarafkan kualiti belia-belia kita ke peringkat yang lebih tinggi, yang boleh orang kata compete dengan negara-negara lain. Dan juga kalau kita dapat bekerjasama untuk manfaatkan belia kita di negara sendiri, apa salahnya? Tugas Ashraf lebih menjurus atau meluas di peringkat antarabangsa, tetapi anda juga punya tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan mereka yang berada di domestik ni, negara kita, khususnya untuk usahawan itu sendiri, lebih betul-betul menjadi maju. Saya rasa itu juga misi visi anda. Ataupun ada lagi yang perlu anda tambah?
Untuk kalau diikutkan juga adalah untuk mendekatkan diri lebih dengan belia sebab kita hanya ada 2 tahun dan bukan banyak masa dan kalau 2 tahun sebagai ahli parlimen belia ni dan kita akan menggunakan misi dan visi adalah untuk menggunakan masa itu untuk bertemu dan turun padang dan bersama-sama dengan belia supaya dapat mengangkat suara mereka ke peringkat atasan dan kita menjadi medium perantaraan untuk suara mereka kepada pihak kerajaan, insya-Allah. Apa yang ada perhatikan kalau di domestik ini, apa yang kami mahukan belia-belia usahawan-usahawan ni? Kita lihat dia ada yang daripada segi negara tersebut, ada juga daripada peringkat negeri. Jadi ada juga isu-isu yang dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Belia-belia sekarang lebih gemar kepada isu-isu ekonomi. Ada juga itu kalau diikutkan daripada belia dalam bandar dan ada juga di luar bandar. Kalau di luar bandar ada juga golongan-golongan belia yang lebih gemar kepada isu-isu berkenaan dengan sektor agriculture, peladangan dan agriculture basically. Jadi bila kami duduk sebagai ahli parlimen belia dalam satu jawatan kuasa di mana kami mempunyai ramai wakil-wakil dari negeri-negeri, jadi kami kena berbahas di situlah dan melihat di mana isu yang paling penting untuk belia untuk dibawa. Berbahas dan berbalah. Berbalah itu perlu. Itu wajib. Itu akan wajib. Tapi nak mendapatkan sesuatu yang terbaik, kita harus ada satu brainstorm ataupun ibarat satu mesyuarat yang kritikal, baru kita akan dapat satu benda-benda yang benar-benar bermanfaat. Sebab PBM satu platform yang sangat besar pada saya sendiri. Ini merupakan ruang cukup tinggi untuk kita mendengar suara daripada belia. Kalau lihat dari segi pelibatan usahawan, sebab saya jurus kepada Ashraf kan, dari segi pelibatan kalangan usahawan ataupun apa sahaja kerjaya di peringkat antarabangsa setakat ini, pemerhatian anda dan jawatan kuasa, pelibatan belia bagaimana agaknya? Adakah kurang. kita bagus? Kita agak kurang bila kita ke belakang sedikit. Ke belakang jika dibandingkan dengan negara lain. Jadi sebab itu kita fokus untuk ASEAN dulu, sebab ASEAN kalau kita tengok kita ada populasi sebanyak 630 juta market. Okey, jadi adalah populasi yang ketiga kalau tak salah saya terbesar di dunia. Dan kita lihat dalam 630 juta itu 50%, setengah adalah golongan-golongan muda yang berumur 30 tahun ke bawah. Jadi fokus kerja ASEAN ni harus diketengahkan lagi untuk golongan belia. Lebih-lebihnya di negara kita ini untuk keluar daripada negara, untuk mencari opportunity di negara luar, sebab di sana kita ada opportunity yang lebih besar. Kalau jawatan kuasa hubungan antarabangsa diplomatik, saya rasa tidak boleh lari dia untuk berterusan ataupun bekerjasama ataupun nak mendapatkan nasihat, pandangan bernas daripada Kementerian MITI. Saya kira adakah ada usaha ke kita telah banyak bekerjasama dengan MITI. Alhamdulillah MITI pun telah banyak membantu kami. Selain daripada MITI, kita telah bekerjasama dengan MOF dan juga Wisma Putra. Jadi kami ni, sebab kami ni golongan belia yang baru mencuburi dalam bidang untuk mendengarkan suara belia ini. Jadi alhamdulillah lah setakat ni kami memang sangat menghargai tunjuk ajar daripada kementerian-kementerian yang berkenaan lah. Sudah nampak jalannya apa yang akan dilakukan untuk 2 tahun yang akan datang, ya, betul? Kita telah membentangkan usul kepada kementerian berkenaan dan alhamdulillah mereka sangat setuju dan mereka rasa ini adalah idea yang bernas, insya-Allah. Okey, Izham sendiri kementerian mana yang sering memantau? Lebih kepada EPU, MOF dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Tekun dan sebagainya. Ada saranan yang mereka mahukan, yang mereka berikan kepada anda, yang mahu suara belia? Sekarang banyak dalam memperkasakan ekonomi belia itu tersebut. Kalau mengikut skop jawatan kuasa saya. Kekurangan kita sebagai seorang belia dalam kelompok usahawan itu sendiri, apa sebenarnya yang selalu menjadikan kita ni ke belakang sedikit berbanding lain? Kalau itu cerita di domestik, kalau cerita antarabangsa masih jauh lagi lah. Kalau di domestik itu di mana kekurangan yang perlu harus kita tampung, kita perbaiki pada anda lah? Saya tak mahu melihat dan menuding jari kepada orang lain. Saya lebih, bila saya bercakap dengan belia, saya kata mari kita lihat pada diri kita sendiri. Adakah pengalaman kita cukup? Adakah ilmu kita cukup? Adakah kita membaca dan sebagainya? Jadi itulah salah satu cara untuk memperkasakan belia adalah dengan lebih banyak membaca dan mempelajari dan ini adalah satu inisiatif yang baik seperti Parlimen Belia contohnya. Lebih 119 ahli itu tadi, 119 berlainan idea, berlainan pandangan. Saya rasa itu juga menjadi satu cerita ataupun saya boleh bayangkan suasananya kalau nanti di Dewan Rakyat itu sendiri, bagaimana agaknya perbahasan itu akan berlaku untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik.
Kerjasama di antara kalian 119 sudah berkenaan rapat ataupun bagaimana setakat ini? Setakat ini kami telah wujudkan satu grup Telegram di mana hampir ke semua yang ada dalam grup itu, dan juga kami juga punya grup-grup WhatsApp antara jawatan kuasa. Sebab ini adalah salah satu medium utama dalam kami berkomunikasi dan berinteraksi, kerana kita lihat banyak ahli-ahli daripada negeri-negeri lain, dari Sabah, daripada Sarawak, tapi alhamdulillah banyak interaksi yang dilakukan adalah sihatlah di dalam grup. Berapa kerap perjumpaan? Kalau jauh tu? Kita bahagikan kepada region. Region. Jadi kalau macam kita zon tengah ni, kita jumpa selalulah sebab ramai duduk di kalangan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Selain pada promosi, kengkangan terbesar nak merealisasikan usul anda apa, Syab? Kengkangan yang terbesar bagi kami setakat ni pelaksanaan. Contohnya jika usul kami diluluskan. Okey, saya bagi contoh usul pertama kami Malaysian Youth Hall, di mana kita mempunyai ruang-ruang untuk golongan-golongan belia berniaga, dan ia terbuka kepada contohnya kita ada 20 unit retail. So kita buka setiap 2 unit mewakili satu negara ASEAN, di mana kita ada 10 negara ASEAN. Jadi pelaksanaan tu nanti bagi saya. So bila dah diluluskan, siapa yang akan membantu kami untuk merealisasikan usul kami itu, dari segi kawasan di mana, pengurusan, itu yang kami risaukan. Anda dua juga sudah ada punya career masing-masing kan? Jadi sudah ada tambah lagi dengan satu kerja besar, tanggungjawab betul-betul, tanggungjawab besar. Jadi saya beri ruang 1 minit. Apa agaknya harapan yang anda mahukan, memandangkan sekali lagi saya tekankan di sini, ini suara masa hadapan. Belia di Malaysia diharapkan akan menjadi seorang pemimpin, tidak sebenarnya pemimpin itu berada dalam kursi kabinet. Maksud pemimpin apa saja career sekalipun, tapi anda merupakan suara kepada belia. Untuk kita nak sampaikan kepada kabinet itu nanti apa yang anda mahukan. Di mana hala tuju anda sebagai ahli PBM untuk Ashraf terlebih dahulu? Hala tuju saya dan harapan saya adalah supaya golongan-golongan belia di Malaysia ini akan jadi lebih agresif. Dan kompetitif dengan cara yang sihat dalam satu sama lain untuk memajukan diri sendiri, tak kisah daripada segi usahawan ke ataupun pekerjaan dari profesional ke, untuk supaya kita dapat menaik tarafkan kualiti Malaysia itu sendiri. Dan juga kerana Parlimen Belia ini adalah Parlimen Belia yang pertama kali diadakan. Jadi saya harap dan saya yakin juga di masa akan datang nanti platform ini akan menjadi lebih besar dan lebih akan lebih digunakan dan betul-betul dimanfaatkan ya. InsyaAllah. Okey, untuk Ashraf, Izham. Harapan saya supaya inisiatif sebegini yang diwujudkan oleh kerajaan diteruskan. Jikalau ada cacat celah di antara, sebab ini adalah Parlimen Belia yang pertama, kalau ada cacat celah tu silalah beri kami ruang dan maafkanlah kami sekiranya kami melakukan kesilapan. Sebab saya lihat ruang ini dan platform ini adalah satu platform yang amat baik untuk wakil belia, suara akar umbi daripada belia, untuk menyampaikan hasrat mereka, permasalahan mereka terus kepada kerajaan. Kalau kita lihat ada 12 juta belia sekarang, hampir 11 ke 12 juta belia, hampir setengah pada populasi negara. Dan kalau suara kami tidak didengari, jadi itu adalah satu masalah yang besar nanti. Dia akan balik kepada perihal sokongan dan juga pelaksanaan. Ya, betul. Jadi kita ucapkan selamat bertugas kepada anda berdua dan juga rakan-rakan yang lain. Ada 119 di Parlimen Belia Malaysia. Mudah-mudahan suara anda benar-benar didengar dan mudah-mudahan usul-usul anda akan berada di satu tahap yang mana insya-Allah boleh diterima. Namun berbalik pula soal sokongan daripada mana-mana pihak dan juga penekanan pelaksanaan. Terima kasih sekali lagi Izham Muhammad Hashim, mewakili Jawatankuasa Sosio-Ekonomi, juga Ashraf Abdullah, mewakili Jawatankuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik.